Apa kalau tadi Prof duk cakap pasal contoh flight ke Amsterdam tu sebab semalam baru dia balik dari Amsterdam. Tu yang dia teringat flight macam tu kan. Itu je yang aku terfikir. Contoh-contoh. Soalan seterusnya orang tanya, ini bagaimana pilot tahu cuaca? Ni macam generik sikit. Bagaimana pilot tahu cuaca? Silakan. Ali Nujum. Kita pakai macam Wizard ke Ali Nujum ke application kan macam tak ada zaman dulu kan. Yang orang tengok apps ni semua dulu mana ada smartphone kan. Macam mana pilot tahu cuaca? Ini nak kena cakap daripada subjek pertama meteorologi ni. Macam mana ni? Kini. Uish, tak ada lah. Kalau aku pun nak cerita sekarang lah. Cerita dulu tak ada lah. Macam mana kita tahu cuaca. Aku rasa paling sesuai ditakdifkan bila kita ambil sebuah contoh penerbangan lah. Katalah aku buat penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Amsterdam, katalah. So sebelum kita pergi terbang tu, memang kita akan dapat sebuah Dulu memang orang panggil briefing package. Sebab dia memang package yang tebal, memang kena baca satu-satu. Tapi sekarang ni download aja dalam 4 MB ke apa, adalah gambar-gambar semua. Lepas tu adalah antara gambar-gambar tu ada gambar cuaca, gambar awan di sepanjang perjalanan, dan ada cuaca sebenar untuk jangka masa pendek, cuaca yang sedang berlaku pada waktu kita baca briefing package tu di Kuala Lumpur dan di destinasi di Amsterdam, dan juga ramalan cuaca untuk bila kita sampai. Jadi kita berbekalkan dengan pukul berapa kita nak sampai, pukul berapa kita nak gerak, kita kena samakan dengan ramalan cuaca yang ada tu. Jadi kita boleh gunakan maklumat tu untuk biasanya order minyak lah. Kalau ada cuaca banyak, mungkinlah cuaca banyak. Cuaca buruk, kalau ada cuaca buruk, kenalah order minyak lebih. Kalau tak ada, then mungkinlah tengok faktor-faktor lain, perlu ke tak perlu. Kalau tak perlu, tak payahlah ambil minyak banyak. Itu satu lah. Tapi lagi satu, bila kita dah sampai sendiri dekat lapangan terbang tu, dah sampai dekat kapal terbang, memang setiap lapangan terbang akan ada stesen meteorologi yang memberi maklumat tentang cuaca tu sendiri. Setiap jam dia update. Pukul 1 ada cuaca terbaru. Pukul 1, kadang-kadang setiap setengah jam. Kalau macam penting lah, 1.5 ada satu. 2, 2.5, 3. Setiap titik-titik waktu yang aku cerita tu, setiap setengah jam ada cuaca baru. Dan dia akan disebarkan di sebuah frekuensi radio yang biasanya kita kenali sebagai ATIS. ATIS ni Automatic Terminal Information Service. This is Schiphol arrival information. Kilo, main landing runway 18 right. Transition level 50, 200 degrees, 11 knots. Visibility 10 kilometers. View 1,300 feet. Scattered 1,800 feet. Broken 2,200 feet. Temperature 15. Dew point 13 QNH 995 hectopascal. No significant change. Contact approach and arrival call sign only. End of information. Kilo. Okey, jadi antara maklumat yang diberi oleh ATIS ni yang penting kepada pilot selain daripada cuaca, seperti landasan yang digunakan untuk berlepas dan mendarat, sama ada landasan tu basah ke apa. Tapi tu lain cerita lah, kita cerita pasal cuaca kan. Jadi cuaca terkini di lapangan terbang tu akan di-cover oleh ATIS ni. Tapi biasanya untuk airport yang orang kata tak berapa maju, kita kena dengar lah ada sebaran. Tapi untuk airport yang maju sikit, untuk kapal terbang yang mampu menerimanya, ada sesuatu yang dipanggil digital ATIS, yang di mana sebaran itu adalah menerusi macam SMS lah.
Lepas tu daripada kapal tu kita macam SMS kita letak nama airport tu, lepas tu keluar maklumat daripada airport tu. Itu untuk Lagi airport yang mudah. maju lah. Kalau airport yang backwater ni, Allah, tak ada digital etis. Macam itulah. Jadi itulah pengalaman aku, cara aku tahu cuaca. Mungkin korang boleh mewarnai sedikit pendapat tu. Terbaik Prof yang cakap. Dan apa, kalau tadi Prof duk cakap pasal contoh flight ke Amsterdam tu sebab semalam baru dia balik dari Amsterdam. Tu yang dia teringat flight macam tu kan. Itu je yang aku terfikir. Contoh terbaik. Dan Amir Zaidi, ada any input about macam mana kau tahu pilot ni tahu cuaca? Pilot ni tahu cuaca. Okay. Selain daripada 80s lah kan, kita tahu pasal apa, we have kita ada kata forecast. Apa, semua pilot tahulah ada benda yang bernama METAR dengan TAF lah. METAR ni Meteorological Aerodrome Report. Kira report biasanya dia bagi apa, baca report ni setengah airport dia bagi setiap setengah jam, setengah airport bagi sejam. So apa yang 80s dia bagi tahu ni, 80s ni dia bagi tahu benda-benda yang ditranslate daripada METAR tu basically lah. Melainkan kita pilot sendiri tanya because tahu observation ke apa kan. Tengok tahu nampak tak macam hari tu. Saya mau balik Kuantan itu. Tengok dekat dalam notis tu Airman kata 80s US. So awal 80s US. So, tengok US cuaca maknanya unserviceable lah, kira tak berfungsi. unserviceable begitu. So kalau kita check dekat TAF pula, TAF Terminal Aerodrome Forecast lah, dia ada bagi satu jangka masa ke satu jangka masa di mana cuaca di Kuantan macam contoh kali cuaca di Kuantan adalah sekian-sekian. So cuaca di Kuantan kalau bagi kalau secara tak sahnya kita tengok handphone tengah tak okey. So tengok TAF pun memang dia kata peratusan kebarangkalian yang cuaca tak okey tu adalah 50%. Let's say lah kan 50%. So pasal Kuantan kata tahu 80s unserviceable, tak boleh pakai. Jadi saya telefon Kuantan Tower. Ataupun minta syarikat minta dia telefon Kuantan Tower apa dia punya pemerhatian. Kata pemerhatian okey. Pemerhatian nampak okey dari sini, dah nampak macam 3 km. Okey, visibility 3 km. Hujan renyah apa semua. Kira dengan kata lain, pada masa tu nampak macam dekat Cameron Highland jugalah. Kuantan. Masa tu pukul 5 petang, 6 petang. Kita boleh jangka sampai dalam pukul 7 malam macam tu lah. Kira dah maghrib kan, gelap-gelap. Mainkan gelap-gelap dan cuaca macam ala-ala Cameron Highland tu. So dengan membekalkan maklumat daripada Kuantan, tahu observation tu, okey, saya ambil keputusan kita pergi Kuantan. Kuantan itu macam contoh ni flight mudah pasal Kuantan dengan KL dia cuma 45 minit je. Kalau macam contoh kita pergi Kuching apa sejam setengah sejam setengah tu mesti fikir dalam sejam setengah tu cuaca boleh berubah macam mana. Kalau Kuantan okey 45 minit. Kalau cuaca berubah pun mungkin tak drastik sangatlah kan. So kita sampai Kuantan, betul lah, kira seperti menggunakan telahan dan geliga pilot sampai dengan Kuantan dalam keadaan selamat. Dan kita balik daripada Kuantan tu balik ke KL, balik pun dalam keadaan cuaca yang sama. Tak jadi lagi teruk. Masih lagi berawan, masih lagi few 500, tapi masih lagi boleh take off dengan selamat dan sampai ke Kuala Lumpur balik. So macam mana tahu cuaca berdasarkan tadi apa? METAR, TAF, 80s. Tiga terma dah korang tahu dekat sini. Terbaik. Dah senang Itulah lah. kalau sembang dengan pilot dah macam-macam dapat dah ni. Boleh jawab exam lah. Boleh. Tantas ada soalan flying school lah, jawablah jawapan tersebut yang telah dipersembahkan sebentar tadi. So Amir Zaidi dah cerita dah 3 terma utama yang awal-awal tadi Kide dah cakap dah pasal macam mana kita orang dari office tu dah dapat tahu ada briefing package dan seterusnya masa dalam flight macam mana kita nak akses maklumat cuaca tersebut. Salah satu yang disebut tadi itu cuaca semasa ataupun METAR. Yang kalau jauh punya flight kan pergi London ataupun Amsterdam, yang macam Prof baru balik semalam dari Amsterdam tu, flight kalau dari KL ni 12 jam,
Kalau lalu menentang arah angin mungkin boleh jadi hampir 14 jam. Jadi kalau kita tengok macam sebelum kita, tujuan utama kalau pilot nak tengok cuaca ni sebenarnya nak tahu bahawa kita capai tak kriteria nak landing ke tempat itu. Kalau katakan macam Mamezi punya bagi contoh Kuantan, katakan Kuantan hujan renyai sahaja, dia kata jarak penglihatan katakan 8 ke 9 kilometer, itu tak menjadi masalah kepada pilot. Selalunya kalau clear weather, selalunya jarak penglihatan yang kita mahu lihat ialah 10 kilometer ke atas. Maknanya kita boleh nampak landasan airport tu dari jauh lagi, kita dah nampak masa tengah fasa terbang turun tu, time tengah descend nak buat approach. Problem dia bila katakan kabus teruk tak nampak kan, dia tak tepati certain kriteria tu, ataupun hujan lebat, angin lintang pukang kira kabus ribut, apa dia orang cakap tu, cuaca yang teruk lah, cats and dogs lah, hujan Cats and anjing dan kucing. So membuatkan kapal terbang tak boleh landing. Benda tu penting. So kalau kita untuk mengetahui cuaca semasa katakan KL Kuantan tu, kalau kita tengok cuaca katakan sekarang pukul 9 pagi, so cuaca tak akan berubah sangat lah. Kalau kita tengok Kuantan waktu tu tengah hujan lebat tu, mungkin kalau lagi setengah jam pun waktu yang kita sampai pun cuaca sama akan berlaku. Tapi bagaimana pula kalau contoh yang aku beringat berdasarkan Prof tadi dari Amsterdam, yang flight yang 14 jam sebelum, di situ kita perlukan TAF lah, yang di-explain oleh Amir Zaidi tu. TAF itu akan memberi validity cuaca ramalan tu up to 30 jam. 30 jam matang dia akan tahu. Macam biasalah, kita Tuhan ke boleh tengok cuaca? Tak, kita tak boleh. Kita tak boleh tentukan cuaca sebenar macam mana. Kita boleh ramalkan for the next 30 hours ataupun 24 jam, setengah-setengah format dia 24 jam aja. Ada yang kurang daripada itu juga. Kita akan tentukan berdasarkan validity tersebut up to 30 hours tu, bila hujan lebat akan berlaku, lebih kurang waktu bila. Dan bagaimana dia orang tengok tu bukan berdasarkan teka ahli nujum aja, dia tengok berdasarkan pattern, weather pattern yang berlaku di sekitar region tersebut, di rantau tersebut macam mana. So dia akan ramalkan lah hujan lebat pada waktu sekian. Dan setiap mungkin 3 jam, setiap 6 jam mereka akan updatekan lagi validity yang 30 jam tu, dia akan update lagi. Kalau sebelum kita macam malam sebelum, katakan flight kita nak pergi Amsterdam tu pagi pukul 8 atau 9 pagi tu, malam sebelum kita dah tengok kan kita punya TAF tu, maknanya ramal cuaca tu 30 jam akan datang, mestilah kita dah sampai Amsterdam kan waktu tu. Kalau malam sebelum kita nampak cuaca di Amsterdam okey, pagi tu esok kan masa kita nak pergi airport tu, kita tengok balik dia punya TAF tu yang sepatutnya kita dah tengok validity tu, kita dah kata okey, dia updatekan lagi. Dia kata tidak, sebenarnya Amsterdam cuaca hujan lebat. Dia akan update setiap 6 jam. Tiba hujan lebat. Ada format setiap 3 jam dia update. Dan kalau dia macam ada macam mana trigger warning ke ataupun critical change, significant change, dia akan ubah sebelum dijadualkan waktu setiap 3 jam, sebelum tu lagi dia akan ubah untuk memberi warning kepada kita. Dari situ, sebab itulah orang tak payah risau macam mana kalau kau terbang crash sebab ribut kuat ke apa. Benda tu peluang untuk crash tu yang aku baru baca baru-baru ni dekat database dalam satu artikel ni lah. Peluang untuk kau crash dalam railway punya accident dalam kemalangan kereta api, 1 out of 1 juta, 1 in 1 million peluang untuk kau mati dalam railway. Tapi dalam flight peluang dia yang aku baca tu 1 dalam 7 juta. So kenapa kebarangkalian yang sangat kurang bila kita fly tu, padahal nampak bahaya kan, kita duk baca news semua kan. Sebenarnya atas waktu-waktu inilah kita anticipation untuk mengetahui cuaca beforehand. Bukan mengetahui tapi meramalkan lah apa yang akan berlaku masa landing tu. So berdasarkan information tersebut, harap yang korang semua lagi lebih jelas lah mengenai macam mana kita orang tahu ramalan cuaca akan datang, dia punya expectation lah ataupun forecast. Dan dalam throughout the flight tu kita constantly check the weather juga. Kita akan cuba mendapatkan maklumat semasa every time. Belum ada lahirnya application dan zaman internet ni, macam mana pilot nak tahu?
So jawapan dia harap korang dah lebih jelas lah. Amir Zaidi. Macam mana pendapat kau pasal application? Boleh tak pilot pakai aplikasi-aplikasi yang berkenaan cuaca ni, yang nak ramalkan cuaca? Sebagai rujukan sajalah. Bukannya sebagai apa sumber prima orang kata. Bukan sebagai sumber prima tu. Kita punya sumber prima adalah daripada kita punya briefing package. Briefing package yang diberi tu itu dia sumber prima. So kadang-kadang kenapa kita kata benda itu sebagai rujukan, pasal kadang-kadang dalam app tu sendiri pun kadang-kadang tak dikemaskinikan secara berkala lah kan. Lagipun kebanyakan app tu pun dia ambil maklumat cuaca tu daripada beberapa sumber yang orang kata sumber yang sahih lah, kata sumber yang berautoriti lah kan. Tapi kita punya yang telah diberi tu, itu kita punya sumber prima, kita pakai yang tu lah. So kalau macam contoh secara legalnya, kalau benda tu dalam sumber prima kita tak ada maklumat tu dan kita mengambil tindakan berdasarkan tiada maklumat tu, maksudnya kita fly ke tempat tu tanpa maklumat tu, kalau apa-apa jadi kita kita akan dipersoal lah. So kita buat, kita semua berdasarkan sumber-sumber daripada briefing package tu lah. So benda yang dalam app tu adalah sebagai rujukan sahaja. Aku nak tambah sikit sebab masalah ni aku baru macam faham lah, sebab aku macam tengok korang terbang kau punya skop operasi terbang ke mana dengan aku ke mana, sebab macam tempat yang aku pergi ni hampir semuanya ada digital ATIS, dan digital ATIS ni bukan sahaja boleh didapati bila kita berhampiran dengan lapangan terbang, tapi sebenarnya bila kita baru nak terbang daripada lapangan terbang pelepasan, you dah boleh tahu dah digital ATIS dekat lapangan terbang ketibaan. Jadi bagi aku nak gunakan app untuk tengok-tengok cuaca ni bukan sesuatu yang penting sangat lah. Semua tempat ada digital ATIS, so tak payah nak guna app ke apa. Tapi untuk nak cari ramalan cuaca untuk lapangan terbang yang macam kalau kecemasan kan, kita dalam cruise tu kita nak lalu banyak tempat, jadi kita just nak tahu kalau ada kecemasan ke apa boleh mendarat ke sana ke sini. Kalau kita nak tengok cuaca tu waktu tu kita pakai itu pun bukanlah app yang dalam telefon, macam aku punya kapal terbang dekat dalam komputer kapal tu sendiri ada app untuk minta cuaca daripada airport-airport yang berhampiran. Sumber prima. Sumber prima, dan itu pun kalau tak dapat pun kemungkinan besar lalu sahaja, tak adalah kena nak pergi mendarat ke mana-mana pun. Jadi itulah aku punya perspektif lah pasal app ni. So apa yang kita discuss tadi, sumber prima, sumber sekunder. So application ni kira sumber sekunder ataupun tertiary lah, tertier. Tertier. So macam tabloid ni semua bolehlah dengar dia punya ni semua kan dalam newspaper ni, tapi kita tak boleh mengharapkan boleh kira ambil consideration, tapi ada kemungkinan benda tu tepat pun betul jugalah. Ada orang argue yang application tu mungkin datang dari sumber sama, tapi macam Amir dah jelaskan tadi, mungkin ada masalah dari segi revision, kemaskini berskala, mungkin tak sama dengan apa yang kita dapat dalam briefing package yang diterima. Memandangkan briefing package yang kita dapat ni semua telah disertify daripada autoriti kebangsaan sampailah ke autoriti antarabangsa, international, the global community, semua ni telah mengiktiraf apa yang kami gunakan. So where for the emergence or advent of apps, semua kita telah memakai sumber-sumber tersebut yang pakai tu. Sumber prima. I like the word.